Saya Ustaz. Boleh Ustaz? Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Amalan wasiat merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan pada zaman Nabi SAW telah diperketikkan amalan ini dalam kalangan para sahabat. Bukan iaitu dipraktikkan. Dipraktikkan amalan ini dalam kalangan para sahabat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wasiat mempunyai persamaan dengan pusaka kerana kedua-duanya berkuat kuasa selepas kematian. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hendak mewasiatkan 2/3 hartanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegahnya. Dalam hadis tersebut telah diterangkan tentang kadar wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta. Pelaksanaan wasiat membolehkan seseorang ahli waris keluarga terdekat yang terhijab daripada mewarisi harta pusaka oleh sebab tertentu menerima harta si mati. Ustaz, mic tu tutup Ustaz. Ustaz termute. Okey, 1/3 ni pun dah kira baik masih. 1/3 pun dah kira banyak dah. Tapi dalam masa yang sama kita nak tengok dalam hal ini kita nak tengok kat sini ada penting Persamaan wasiat memudahkan seorang ahli waris keluarga terdekat yang terhijab daripada mewarisi. Okey. Wasiat ni sebenarnya boleh tak bagi bapa boleh bagi pada anak? Boleh Ustaz boleh ke tak boleh? Wasiat? Tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Sebab wasiat ni untuk orang yang bukan hak dia. Contoh macam dia tak, sepatutnya dia tak dapat tapi orang tu wasiatkan supaya dia dapat. Macam anak ni memang dah wajib dapat. Ya, tu dia panggil kalau untuk anak ni dia panggil harta pusaka. Dia panggil ada faraid. Untuk wasiat ni kita nak bagi kepada orang lain. Kita nak bagi kepada keluarga yang lain. Orang luar lah, misal kata orang luar. Namun kat sini ada satu perkara yang menjadi perbahasan ulama. Seorang ahli waris keluarga terdekat. Tiba-tiba boleh pula membolehkan seorang ahli waris keluarga terdekat. Waris keluarga pada akan tengok ni. Yang terhijab daripada mewarisinya. Okey. Bila terhijab ni maksudnya ahli keluarga ni boleh diterima. Contoh bapa nak bagi kepada anak dia yang bungsu. Wasiat jugalah. Apa ada dah penjagaan ulama tapi dia dah tulis kat sini tak apalah. Rasanya tak boleh. Tapi lah kalau orang semua setuju, adik-beradik semua setuju, boleh je, tak ada masalah. Tapi itu hal terpencil. Itu yang pertama lah. Ataupun atuk dia nak bagi dekat cucu dia. Itu. Cucu ni mana dapat harta atuk dia? Bila atuk mati, harta tu semua dapat kepada anak-anak dia dan dia punya asabah dia. Tapi cucu dia ni jauh ni, tapi dia ni waris terdekat lah. Ada darah lah. Boleh tak boleh? Dalam hal ini pun boleh. Boleh dalam hal ini. Adalah syarat-syarat dia. Tapi boleh. Atuk ni nak terus kepada cucu dia. Boleh. Tak perlu faraid. Dia boleh bagi khas. Misal kata nak bagi kos 3 juta kan. Boleh. Tapi ada hal-hal yang tertentu. Itu dipanggil ada yang terhijab tu terhalang. Asalnya tak boleh. Tapi dibolehkan dengan hal-hal tertentu. Tak apalah kita bincang sini. Sebab cuma ke sini secara ringkas ni sebut gitulah. Pertama tadi sepakat ahli keluarga setuju. Ahli keluarga setuju.
Itu yang pertama, ahli keluarga setuju. Itu yang pertama. Yang kedua nak bagi pada cucu. Okey, itu antara lain lah. Perkara yang lain. Walaupun wasiat ni sebenarnya untuk orang lain lah. Boleh? Ada soalan? Jelas? Oh Ustaz. Ya. Yang dekat tu boleh Ustaz tolong terangkan lagi, kurang faham. Sekali lagi? Boleh Ustaz tolong terangkan lagi yang seseorang ahli waris keluarga yang terdekat yang terhijab tu. Tu kurang Okey. faham. Okay, saya terang sekali. Asalnya wasiat ni diberikan macam tadi lah. Anak perempuan tadi, Ibn Atai ni tadi, sepatutnya bapak nak bagi anak dapatlah 7 juta. 7 juta ni. Wasiat kepada orang dua dapatlah 3 juta. Okey, ini normal. Tetapi kat sini pula tiba-tiba ada benda lain. Ini perkara biasalah yang tadi tu. Tiba-tiba ada pula ahli keluarga waris terdekat yang terhijab daripada mewarisinya harta pusaka. Contohlah cucu. Cucu tu jauh lah. Bila atuk mati, yang dapat harta tu anak beranak dia. Begitu. Ada beradik atuk dia. Anak-anak atuk dia tu bapak kita lah. Contohlah. Okey. Tapi dah ada cucu dia. Cucu ni ahli terdekat lah. Waris terdekat. Dia terhalang ni nak dapat pusaka tu. Terhalang. Mana boleh cucu dapat faraid. Melainkan kalau bapak dia mati, dia dapatlah faraid. Jauh ni. Jauh. Apa yang boleh buat? Atuk ni dia sayang cucu dia ni, cucu sulung. Satu-satu cucu. Dia nak bagi macam mana? Dia buatlah wasiat. Tu. Kalau aku mati ni, satu rumah pusaka, rumah ni aku serahkan pada cucu aku. Boleh tak boleh? Dalam hal ini boleh. Dalam hal ini boleh. Tapi ada syarat-syarat dia yang lain lah. Syarat-syarat dia. Itu maksudnya. Asalnya tak boleh. Cucu tak boleh terima pun. Tapi boleh. Atuk nak bagi wasiat. Itu maksud dia. Faham? Baik Ustaz. Okay. Ustaz, Ya. kalau macam anak susuan ataupun anak angkat, dia dikira macam harta pusaka juga ke pembahagian harta dia? Ya. Sebab dia dah jadi ada beradik lah. Dia panggil asabah juga. Harta pertalian darah. Pun boleh. Kalau anak angkat yang tak susu, tak dapat apa lah. Tapi kalau anak angkat, boleh jadi wasiat. Anak angkat boleh wasiat dah. Faraid tak dapat. Anak angkat yang tak susu, boleh dapat wasiat. Tapi kalau anak angkat susu, dia bukan wasiat. Dia faraid dah. Dia boleh tuntut juga. Sebab dia tu anak angkat yang dah disusukan. Dah seperti anak kandung sendiri lah. Macam tu. Kalau anak angkat yang umur dah 17 dah akhir balik tu anak angkat. Tu lain lah. Tu dia kira luar. Tapi kalau angkat daripada kecil dah disusu dan sebagainya, itu dia hukum faraid. Tapi contoh atuk tu, cucu tu cucu angkat. Bolehlah diterima. Tapi dia bagi wasiat lah. Wasiat 1/3 saja. Ini satu hukum. Tadi kita akan nampak lah, ada benda lain lagi. Ada hibah, adanya pusaka, kita akan tengok yang akan datang. Boleh? Baik Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Ada soalan lain? Ada? Ustaz, Ya. macam mana pula kalau yang meninggal tu, si mati tu, adik-beradik dia macam mana? Pembahagian kepada adik-beradik dia? Siapa yang mati? Abang dia mati, gitu? Ya betul. Contoh abang ataupun kakak dia yang mati. Sama ada kalau kita belajar Al-Quran tu, kita ada pembahagian dia. Berapa apa ni? Apa nama tu? Setiap kalau abang mati, contohlah dia ada beradik dia 6 Sekejap saya tulis sini. Contoh ada beradik dia 6. 6 ada beradik. 6 adik beradik. Abang sulung mati. Abang sulung matilah abang. Abang first mati. Itu. Dia ada isteri satu. Itu kan. Anak satu. Isteri pun ada, anak pun ada hak, ada beradik abang dia pun ada hak. Kalau dia ada mak lagi, kalau dia ada ayah lagi, semua ada hak. Itu kriteria dia.
Setiap orang tu dia ada hak dia. Setiap orang tu ada peratusan dia. Begitulah. Tu dia panggil itu panggil harta pusaka. Kalau wasiat wasiat lain. Okey. Ustaz. Jadinya yang harta pusaka ni yang melibatkan macam anak dia je kan Ustaz kan? Dengan adik-beradik dia macam tu kan? Ya, pusaka kita ketepikan dulu. Dia tak sama, wasiat lain. Wasiat ni kita nak bagi kepada orang lain. Wasiat ni untuk yang macam tak libat, macam dia tak ada kait dengan keluarga lah. Ya, kita nak ketepikan. Jangan campur. Perbincangan kita tentang wasiat. Kalau kita pusaka ahli keluarga. Wasiat bukan ahli keluarga. Tetapi ada kes tadi, boleh tak wasiat kepada cucu? Boleh. Ada syarat-syarat dia. Tapi kalau ada beradik sebenarnya semua adalah pusaka. Boleh? Kena beza lah. Kita tak bincang pusaka, kita bincang wasiat dulu. Wasiat dulu. Tu dia panggil sini, afatasaddaqu. Boleh tak aku sedekah? Macam tu. Okey? Boleh? Tapi kita tengok definisi dulu. Okey. Cuma saja kita tak nak bincang, kita ada 3 lagi. Ada hibah, hadiah. Kita ada pusaka. Kita faham betul-betul wasiat dulu. Nanti baru kita akan masuk pusaka